Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Anda bersama saya Azin Hussein dalam Buletin Pagi 7 Jun. Tajuk utama pagi ini: sindiket palsu ujian COVID-19 tumpas. OPEC dan Sekutu setuju kurangkan hasil minyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Kuala Lumpur menumpaskan sindiket pemalsuan dokumen keputusan ujian saringan COVID-19 untuk warga asing. Dalam serbuan kes berkenaan, dua lelaki warga Bangladesh ditahan kira-kira jam 5.40 petang Jumaat lalu di Jalan Alor di Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Mazlan Lazim, dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan awal mendapati sindiket beroperasi di kaunter kaki lima kedai di Jalan Alor. Kaunter itu sudah beroperasi antara 1 hingga 2 minggu dengan setiap satu dokumen keputusan negatif ujian saringan COVID-19 dikenakan bayaran RM50. Premis didapati beroperasi setiap hari dengan seorang penjaga di kaunter untuk mengendalikan sebuah komputer riba ketika berurusan dengan pelanggan. Sasaran utama pelanggan sindiket adalah warga asing. Dua suspek ditangkap di dua premis yang diserbu itu didapati bekerja dengan dua lelaki tempatan. Pelbagai barang dan alatan dirampas, antaranya 2 unit komputer riba, mesin pencetak, mesin laminator dan 2 helai kertas keputusan ujian saringan COVID-19. Datuk Mazlan berkata, polis memandang serius isu pemalsuan dokumen itu dan tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang menyalahi undang-undang. Kegiatan mengutamakan keuntungan itu membahayakan nyawa orang ramai dan menjejaskan usaha kerajaan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Orang ramai tidak perlu bimbang terhadap risiko jangkitan COVID-19 daripada pendatang asing tanpa izin parti yang ketika ini merekodkan kes positif paling tinggi dalam negara. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ini kerana parti yang berada di Depo Tahanan Immigration DTI adalah dalam keadaan terkawal dan kebarangkalian untuk menjangkiti adalah tipis. Bau-bau ini yang paling rendah, 4 rakyat Malaysia yang positif. Sedangkan 170 waktu itu adalah daripada warga asing, iaitu parti yang telah pun berada di pusat depo ini. Bermakna mereka adalah terkawal di dalam depo tersebut. Dan probabiliti ataupun kebarangkalian untuk menjangkitkan kepada warga rakyat Malaysia di luar sana adalah terlalu tipis sekali. Mengenai parti yang positif, beliau berkata seramai 675 orang sedang menjalani rawatan dan kuarantin di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAEP setakat ini. Dalam perkembangan sama, 2,861 parti warga Indonesia yang negatif COVID-19 dihantar pulang ke negara asal bermula semalam. Penghantaran pulang bagi fasa pertama itu membabitkan 2,189 parti di Semenanjung dan Sarawak, manakala 672 lagi di Sabah. KKM pula dalam pada itu menjangkakan tiada lagi peningkatan kes mendadak direkodkan di 4 DTI di negara ini. Ia berikutan saringan kali kedua sudah dilaksanakan dan keputusan ujian saringan juga telah diterima di kesemua DTI. Kita hampir selesai saringan kali kedua untuk mereka di Depo Tahanan Immigration Bukit Jalil, dan kes yang positif telah pun kita asingkan dan masukkan ke hospital untuk rawatan, dan sekarang ni kita ada 2 kes lagi masih menunggu keputusan. Dan jadi kita tak menjangkakan ada peningkatan mendadak lagi seperti 3 hari lepas yang kita dapat 270 kes tu. Jadi kesemuanya saringan telah dilaksanakan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, KKM juga telah menasihatkan Jabatan Immigration untuk menghantar pulang tahanan yang disahkan negatif ke negara asal. Untuk rekod setakat ini,
608 kes positif COVID-19 dikesan di DTI Bukit Jalil, 66 kes jangkitan di DTI Semenyih dan 60 kes positif di DTI Sepang. Manakala di Depo Tahanan Sementara Immigration Putrajaya, terdapat 2 kes jangkitan dilaporkan. Mengulas mengenai kebenaran kedai gunting rambut untuk beroperasi bermula Rabu ini, Datuk Dr. Nur Hisham berkata KKM akan terus memantau sama ada berlaku peningkatan kes COVID-19 selain kepatuhan prosedur operasi standard SOP yang disediakan. Jadi kita melihat kepada sama ada peningkatan kes selepas Hari Raya dan pasti kita tidak ada peningkatan kes secara mendadak. Jadi kalau kita dapat kawal selepas Hari Raya, jadi masa dah sampai untuk kita membuka sektor yang lain, terutamanya contohnya gunting rambut dan sebagainya. SOP sudah disediakan lama, jadi kita sekarang ni memantau dengan SOP dan juga memantau pelaksanaan dari segi pematuhan pada SOP tersebut. Jadi kita akan mulakan dalam 10 Jun, kita akan benarkan sektor gunting rambut dan Kementerian Kesihatan pasti akan memantau sama ada peningkatan kes ke tidak. Dalam perkembangan berkaitan jelasnya, KKM sukar untuk mengesahkan punca kes kematian individu di negara ini sama ada disebabkan penyakit COVID-19 atau komplikasi daripada virus berkenaan. Menurut beliau, ada individu yang meninggal dunia disebabkan serangan virus terbabit ke jantung pesakit. Setakat ini, COVID-19 telah meragut 117 nyawa di negara ini. Sementara itu, bagi penganalisis industri pelancongan, Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, penjana memberi ruang lebih luas untuk memacu pendigitalan sektor pelancongan negara. Pelan penjana ini telah mengalokasikan dana untuk digitalization dan untuk dana ini boleh digunakan untuk sistem yang sedia ada, untuk menaik taraf sistem yang sedia ada ataupun especially dalam isu security atau perlindungan data. Tambahnya, naik taraf itu tepat pada masanya memandangkan sektor pelancongan kini dalam era perubahan yang lebih moden iaitu kepada pengembaraan atau perjalanan tanpa sentuh. Pelbagai faedah telah disenaraikan penjana dalam sektor pelancongan, antaranya subsidi upah, pengecualian cukai dan skim pembiayaan pelancongan bernilai RM1 bilion bagi menyokong PKS berkaitan pelancongan untuk beroperasi dalam norma baru. Kerajaan Negeri Melaka akan memperketatkan kaedah pemilihan pekerja asing untuk bekerja di pasar awam, pasar borong serta sektor perniagaan lain di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata, hanya pekerja yang sihat serta bebas penyakit berjangkit dibenarkan terus bekerja di Melaka. Menurut Datuk Sulaiman, pelbagai faktor perlu diambil kira kerana golongan terbabit masih penting demi kelangsungan ekonomi di negeri itu. Namun katanya, pendekatan secara serius akan dibincangkan bersama Majlis Keselamatan Negeri MKN mengenai sektor mana yang perlu diberi keutamaan bagi keperluan menggunakan khidmat pekerja asing. Sudah pastilah dalam tempoh keadaan hari ini berlakunya pandemik COVID-19 ini, kita mesti berhati-hati. So pada mereka yang benar-benar dijangkiti dan kita akan hantar mereka pulang. Tetapi mereka yang masih ada lagi sini, kita tengok dalam keadaan negeri kita bagaimana keadaan ekonomi negeri kita. Siapakah mereka yang akan boleh membantu sektor pembinaan, perindustrian, begitu juga di pasar-pasar borong. Jadi kita mengambil perhatian serius, kajian terperinci sedang kita lakukan dan kita laksanakan hari ini. Ujar beliau, pihaknya sudah mengarahkan pekerja asing yang bekerja di pasar awam dan premis perniagaan milik pihak berkuasa tempatan PBT di Melaka menjalani saringan kesihatan selain dipantau rapi mengenai pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Katanya, kes kluster import di negeri itu juga diyakini dapat dikurangkan. Beliau ditemui selepas melawat kanak-kanak istimewa Ainul Mardiah Ahmad Safiuddin di Taman Air Molek, Melaka.
Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menetapkan untuk melaksanakan kursus pra-perkahwinan Islam KPPI secara dalam talian bermula 13 Jun depan. Pengarahnya Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata, permohonan akan dibuka bermula Selasa ini. JAIS menerusi satu kenyataan memaklumkan jumlah maksimum penyertaan peserta dalam setiap sesi penganjuran KPPI dalam talian adalah 150 orang. 2 sesi penganjuran pada hari cuti hujung minggu iaitu Sabtu dan Ahad akan dibuat mengikut keperluan. Permohonan untuk mengikuti KPPI secara dalam talian boleh dibuat menerusi pautan yang disediakan mengikut daerah di Selangor. Katanya setelah itu, setiap peserta perlu mengikuti langkah-langkah yang telah dinyatakan sehingga selesai mengikut tempoh masa ditetapkan. Sijil hanya akan diberikan kepada peserta yang berjaya menyelesaikan tugasan yang diberikan. JAIS akan mengutamakan peserta yang telah mendaftar dan membuat pembayaran yuran penyertaan bagi menghadiri KPPI yang tertangguh sejak 18 Mac lalu susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Nasib penghidap kanser kelenjar tahap 4 Nordin Abdullah di Kuala Krai, Kelantan terus menerima simpati ramai. Yayasan Orang Kurang Upaya Negeri Kelantan, YOKU, antara pihak yang prihatin serta tampil membantu dengan menyampaikan sumbangan katil dan kerusi roda. Nordin yang juga bekas kaki tangan TV3 antara 500 pesakit seluruh Kelantan yang menerima manfaat sumbangan oleh pihak YOKU. Dia menerima sumbangan katil khas dan kerusi roda bernilai lebih RM5,000. Kita beri perkhidmatan dan apa-apa sahaja bantuan yang diperlukan pesakit bergantung atas keperluan pada pesakit. Contohnya repair mattress ataupun setengah-setengah pesakit memerlukan bantuan permakanan dan khidmat kesihatan perawatan daripada doktor pakar perubatan. Sumbangan disampaikan di kediamannya di Kampung Kuala Nal, Kuala Krai dengan kerjasama Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi. Hadir sama Wakil Kaki Tangan Bilik Berita di Sri Pentas yang menyampaikan sumbangan kebajikan daripada pihak pengurusan dan Kaki Tangan Bilik Berita. Ini daripada semua seluruh kaki tangan warga Medan Prima dan Bilik Berita dan juga untuk bekas kaki tangan TV3. Dia punya pengorbanan dia selama dia berkhidmat selama semasa bekerja dengan TV3. Terima kasih juga dari TV3, dari Sri Pentas, dari Bilik Berita bagi sumbangan. Tak sangka Ya, tiba-tiba hari ni ada. Bila orang ziarah orang sakit ni hari-hari ada kat sini, orang kampung ni pun. Tapi tak sangka yang dari TV3 KL tu sanggup. Ya, terima kasih. Dia dikesan menghidap kanser berkenaan pada Oktober tahun lalu. Nordin berpengalaman luas dalam penerbitan dokumentari dan penyiaran, bertugas sebagai wartawan sambilan berita sejak 2012 di Kuala Krai. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum OPEC dan sekutunya bersetuju melanjutkan tempoh pengurangan pengeluaran minyak sehingga Julai ini. Ia dilihat satu usaha dalam memulih dan menstabilkan harga bahan bakar berkenaan. Perjumpaan secara maya itu diadakan ketika harga minyak pulih sementara berikutan kebanyakan negara mula melonggarkan perintah larangan sejak penularan COVID-19. Perbincangan yang sepatutnya berlangsung minggu depan itu dipercepatkan atas cadangan Menteri Minyak Algeria Muhammad Arkab yang kini Presiden OPEC. 13 negara pengeluar minyak termasuk Rusia dan Meksiko kini menilai semula perjanjian yang dipersetujui April lalu untuk menaikkan harga bahan itu selepas menjunam ketika dunia menghadapi ancaman COVID-19. Di bawah terma rujukan perjanjian, OPEC dan negara menyokong pertubuhan itu sepakat untuk mengurangkan pengeluaran daripada 9.7 juta tong sehari dari 1 Mei lalu hingga akhir Jun. Namun melalui perbincangan dalam masa terdekat, pengeluar minyak mentah dijangka menyentuh berhubung peningkatan menjelang bulan ini meskipun kesepakatan itu sukar dicapai.
Dalam pada itu, beberapa pemerhati pasaran menjangkakan pengurangan itu akan dilanjutkan tempohnya hingga hujung tahun ini. Di sebalik kesukaran itu, pengurangan pengeluaran ternyata membantu menyokong harga minyak yang meningkat pada awal Jun untuk kedua-dua penanda aras West Texas Intermediate WTI dan kontrak Europe's Brent North Sea Brent. Pada 20 April lalu, kedua-duanya merosot ke paras terendah dalam sejarah dengan Brent jatuh serendah RM64 setung dan WTI pula menjunam ke zon negatif. Sementara itu, kes positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat melepasi angka 30,000. Ia susulan pertambahan 993 kes baru dalam 24 jam lalu. Menurut jurucakap pemerintah Indonesia berkenaan COVID-19, Ahmad Yuryanto, bagi tempoh sama, sebanyak 31 lagi kematian berlaku, menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 1,801 orang. Peningkatan kes positif berlaku drastik di wilayah Jawa Timur, iaitu 286 kes positif baru dan 17 kematian. Meskipun tiada kes kematian di Jakarta untuk tempoh 24 jam itu, namun wilayah terbabit masih mencatatkan jumlah kematian tertinggi keseluruhan, iaitu 524 kes. Syarikat penerbitan filem dan televisyen di California Syarikat akhirnya dibenarkan menyambung semula penggambaran. Ia selepas beberapa bulan dihentikan ekoran perintah berkurung oleh pihak berkuasa tempatan susulan pandemik COVID-19. Menurut pejabat gubernur, syarikat berkaitan boleh memulakan semula operasi penggambaran mulai 12 Jun depan. Bagaimanapun, kerja berkenaan hanya dibenarkan beroperasi sepenuhnya jika beberapa syarat dipatuhi. Antaranya, borang permohonan perlu dikemukakan terlebih dahulu kepada pejabat kesihatan setempat dan mendapat kelulusan. Selain itu, jumlah kru penerbitan yang bertugas juga perlu dikurangkan mengikut garis panduan yang diperuntukkan pejabat kesihatan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan sukan. Tidak dinafikan, format baru Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH membuka ruang lebih luas buat skuad kebangsaan untuk terus tersenarai sebagai pasukan regular dalam kempen Piala Dunia. Berdasarkan ranking semasa, peluang Malaysia sudah tentu amat cerah dengan jumlah 16 pasukan ditetapkan FIH dan penamat selaku naib juara pada kedua-dua kejohanan Piala Asia 2017 dan Sukan Asia 2018 menambahkan lagi peratusan Malaysia untuk ke edisi seterusnya di Bhubaneswar, India pada 2023. Bagi bekas penyerang kebangsaan Nur Saiful Zaini Nasiruddin, peluang Malaysia untuk ke Piala Dunia semakin cerah menerusi format baru yang diperkenalkan FIH. Lebih-lebih lagi dengan prestasi semasa pasukan-pasukan di Asia, Malaysia dilihat berada di kedudukan lebih baik. Memang ada peluang untuk beat dia. China kita boleh beat, tak ada masalah. Korea is not the strong team macam dulu. Korea pun dah jatuh. Kita kalau tengok tim kita pun lebih kurang, lebih baik sikit lah. And then the last Pakistan. Pakistan is dead, okay. Pakistan tak ada macam dulu. Dia tak ada development, tak ada apa. Jadi saya rasa peluang kita nak qualify for World Cup dengan baru punya ni lebih cerah, lebih mudah. Tetapi kan kita juga sekarang tengah develop a new team. Pada kempen Piala Asia 2017, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 2-1 kepada India di perlawanan akhir dan Malaysia turut meraih pingat perak selepas tunduk menerusi penentuan penalti pada perlawanan akhir Sukan Asia 2018 menentang Jepun. Yang cukup melegakan, Malaysia sudah pun kembali ke pentas Piala Dunia 2 kali berturut-turut pada 2014 dan 2018 dan misi sama pasti mahu digapai untuk layak ke kempen seterusnya pada 2023. Sekian paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah setempat untuk dikongsikan, email kami ke news@tv3.com.my. Teruskan menonton TV3. Saya Adin Husin. Selamat berhujung minggu. Salam hormat dan Assalamualaikum.